Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadat imra'atun ibnaha wa huwa fi sawma'ati, قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي. قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي. قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي. قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامين. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج، نزل من صومعتك. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا يبوس، من أبوك؟ قال راعي الغنم، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, nadat imra'atun ibnaha wa huwa fi sawma'ah. Hadis ni nak cerita pada kita tentang kisah satu orang abid billah, satu orang yang kuat beribadat kepada Allah, nama dia Juraij. Kita biasa dengar cerita dia ni. Satu hari mak dia panggil dia, sedangkan Juraij pada masa tu tengah beribadat di tempat ibadat dia. Juraij ni satu orang abid. Abid maksudnya orang yang kuat beribadat. Dia nak ibadat dia ni jadi cantik, dia pergi buat satu pondok asid. Maka dalam pondok tu dia semayang, dia berzikir, dia kira dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak buat ibadat dia ni kira solid, tak mau ada campur dengan benda-benda tak elok. Maka dia buat keputusan pergi buat satu pondok, dia asing diri dia duduk dalam pondok tu. Tujuan dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mau gangguan. Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang macam ni punya baik pun Allah uji. Allah tak lepas dia.
Maka satu hari Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati mak dia. Dia masih ada mak. Allah gerakkan hati mak dia. Mak dia pi ke pondok tempat dia duduk ibadat ni. Maka mak dia panggil dia. Qalat, kata mak dia, ya Juraij, wahai Juraij. Qala, Allahumma ummi wa salati. Juraij ni waktu tu kebetulan dia tengah semayang sunat. Dengar suara mak dia panggil dia, maka dalam hati dia kata, Allahumma ummi wa salati. Juraij kata, ya Allah, aku nak sahut panggilan mak aku ke aku nak terus semayang ke? Macam tu. Dia tengah semayang sunat, dengar suara mak dia panggil. Bila dengar suara mak ni, hati berbelah bagi. Nak menyahut panggilan mak ke ataupun nak terus semayang ke? Hak no mak, hak ni aku duduk semayang menghadap Allah. Macam tu. Maka akhirnya dia buat keputusan semayanglah. Qalat, ya Juraij. Nabi kata, mak dia panggil dia lagi. Mak dia kata, wahai Juraij. Lagi sekali Juraij kata, Allahumma ummi wa salati. Juraij kata, ya Allah, aku ni macam mana ni? Nak pi ke mak aku panggil ke atau nak terus semayang? Akhirnya dia buat keputusan semayang lah. Kali ketiga mak dia panggil, ya Juraij. Mak dia panggil Juraij. Lagi sekali dia kata, Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, aku ni macam mana ni? Nak menyahut panggilan mak aku ke nak terus semayang ke? Macam yang tadi juga, Juraij buat keputusan terus semayang. Kali keempat mak dia terus doa. Mak dia kata, Allahumma la yamutu Juraij hatta yanzura fi wajhil mayani. Mak dia terus kata, ya Allah, aku minta satulah. Jangan kamu biarkan Juraij ni mati melainkan setelah dia melihat muka perempuan jahat, pelacur. Jadi ceritanya, cerita mak sudah kecil hati. Ceritanya mak ni sudah rasa apa? Mak ni sudah rasa, amboi, anak aku ni alim sangat, anak aku ni warak sangat, sampai aku ni duduk nombor berapa dalam hidup dia. Amboi, anak aku ni semayang ni sampai tak peduli ke aku. Cerita dia, mak sudah kecil hati. Maka mak yang kecil hati ni sudah tersasul mulut, sudah pergi berdoa pada Tuhan, Allahumma la yamutu Juraij hatta yanzura fi wajhil mayami. Dia minta, ya Allah, jangan bagi anak aku Juraij ni mati melainkan setelah bagi dia tengok muka perempuan jahat, bagi dia tengok muka pelacur sekali. Wa kanat ta'wi ila sawma'ati ra'iyatun tar'al ghanam. Nabi kata kebetulan tak jauh daripada pondok tempat Juraij beribadat ni ada satu orang perempuan. Perempuan ni kerja bela kambing. Tak jauh dengan pondok dia duduk beribadat ni ada satu perempuan. Perempuan ni tar'al ghanam, dia kerja duduk bela kambing. Tak lama selepas tu kata Nabi, fawaladat. Perempuan ni mengandung dan beranak. Dia laki tak ada, dia apa pun tak ada, tiba-tiba mengandung, tiba-tiba beranak. Maka orang kampung pun faqila laha, orang kampung pergi tanya dia, mimman hadzal walad? Dia kata, ni hang beranak ni anak siapa ni? Ditanya perempuan bela kambing ni, mimman hadzal walad? Ni anak yang hang beranak keluar main ni pak dia siapa? Dia ni anak siapa? Qalat, jawab perempuan ni, dia kata, min Juraij. Dia kata, aku beranak ni anak Juraij. Juraij pak budak ni, dia kata. Ini fitnah. Ini satu pembohongan besar. Ini satu rencana jahat yang dirancang oleh perempuan yang bela kambing tadi ni. Di sebalik hadis ni ada cerita. Cerita dia apa? Ada orang sakit hati kepada Juraij ni, maka dia pergi upah perempuan jahat ni, suruh dia pergi mengaku. Kata, hang beranak anak Juraij. Selaras dengan doa mak dia tadi, maka benda ni jadi.
Bila orang ramai pergi tanya perempuan ni, mimman hadzal walad, ni hang tak ada suami, tak ada laki, tak ada apa, tiba-tiba mengandung, tiba-tiba beranak, ni hang beranak anak siapa? Dia terus jawab, min Juraij. Dia kata, aku beranak anak Juraij. Kata dia, nazala min sauma'ati, dia diturun daripada pondok tempat dia duk ibadat ni, dia turun mai, dia jumpa aku, kemudian dia berzina dengan aku. Aku mengandung dan aku beranak anak dia. Kata perempuan jahat ni dengan niat jahat. Qala Juraij apabila dapat tahu tentang benda ni, dia terus pergi jumpa orang ramai yang duk bercakap-cakap ni. Dia kata, aina hadhihi allati taz'umu anna waladaha li. Dia kata, mana dia perempuan yang hampa duk habaq kata dia dakwa, kata dia beranak anak aku? Mana dia perempuan ni? Dia nak kena pergi selesai benda ni sebab nama dia sudah calak. Dia nak kena pergi selesai benda ni sebab nama dia dah digaris orang. Maka Juraij pergi tanya orang ramai. Dia kata, aina hadhihi, mana dia ni perempuan ni? Perempuan yang dakwa kata anna waladaha li, yang kata anak yang dia beranak ni anak aku. Mana perempuan ni? Aku nak jumpa dia. Bila dia pergi jumpa, qala Juraij kata pada budak kecil yang baru beranak, yang mak dia tengah dukung ni, Juraij kata, ya bus, man abuk. Dia pergi tekan perut budak ni, budak baru beranak ni. Dia kata, budak kecil, man abuk, siapa bapa hang yang betul? Qala, jawab budak ni, ra'il ghanam. Baru beranak saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia jawab. Dia kata, bapa aku ialah ra'il ghanam, penggembala kambing. Dia kata, sama-sama duk bela kambing, pergi buat kerja jahat, pergi bubuh ke Juraij, pergi tenah ni. Maka tujuannya ialah nak merosakkan nama Juraij. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita ambil pengajaran. Yang pertama, apabila bertembung di antara yang sunat dan yang wajib, maka utamakan yang wajib. Sembahyang sunat itu sunat, menyahut panggilan mak itu wajib. Maka apabila bertembung di antara yang sunat dengan yang wajib, utamakan yang wajib. Maknanya Juraij sepatutnya perkenankan panggilan mak dia. Satu. Yang kedua, daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawa mak ataupun bapa jangan sekali-kali doa dengan doa tak baik kepada anak. Mak ataupun bapa jangan sekali-kali doa pada anak ni dengan doa tak baik, kerana takut doa tu jatuh pada masa mustajab doa, maka rosak anak kita. Yang ketiga, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa orang yang benar dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa benda ajaib, benda pelik, benda ganjil di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ganjil, tidak ada yang pelik, tidak ada yang aneh. Tuhan boleh buat belaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan kita tengok dalam ayat Quran, dalam hadis yang lain banyak cerita tentang benda pelik-pelik. Di antaranya tentang kisah Ashabul Kahfi. Itu cerita pelik. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba. Idza awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Allah cerita dekat kita tentang sekumpulan pemuda dan juga seekor anjing. Mereka menghadapi masalah dengan raja zalim zaman mereka. Maka kerana nak selamat diri daripada kezaliman yang tidak ada taranya ini, maka mereka pergi berlindung di dalam satu gua. Bila mereka pergi berlindung di dalam satu gua tu, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Tuhan kata, maka kami tutup telinga pendengaran mereka di dalam gua itu beberapa tahun. Pergi masuk duduk dalam tu, Allah Subhanahu wa taala bagi lena mereka ni.
Mengikut tafsir, dia kata lena itu selama 309 tahun. 309 tahun lena. Satu suara pun tak boleh membangunkan mereka daripada lena mereka. Maka ini perkara pelik. Perkara pelik yang biasa dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ashabul Kahfi. Banyak lagi cerita pelik lain dalam Quran. Surah At-Taubah Allah cerita tentang kisah Yahudi mendakwa Uzair itu anak Allah, manakala Nasara mendakwa Al-Masih itu anak Allah. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatil nasara Al-Masih ibn Allah. Dan berkata orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Dan berkata orang Nasara Al-Masih, yakni Nabi Allah Isa alaihi salam itu anak Allah. Pasal apa Uzair ini didakwa sebagai anak Allah oleh orang-orang Yahudi? Dia ada cerita panjang. Dalam hadis Nabi cerita tentang Uzair ini. Siapa Uzair ni? Uzair dia daripada kalangan Bani Israel. Berlaku perang di Baitul Maqdis. Dalam perang itu pihak musuh bunuh mana-mana orang daripada kalangan Bani Israel yang ada hafal Taurat. Siapa yang hafal Taurat, musuh akan bunuh. Daripada identify, daripada kenal pasti siapa hafal Taurat, maka orang yang hafal Taurat semua akan dibunuh. Semua dibunuh kecuali Uzair. Kerana pada masa itu Uzair budak kecil. Mereka tak sangka Uzair yang kecil itu sudah hafal Taurat. Maka dia seorang saja yang hafal Taurat yang selamat daripada kena bunuh dalam perang di Baitul Maqdis ini. Tidak lama selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala mematikan Uzair ini. Allah bagi dia mati. Dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dia dimatikan selama 100 tahun. Uzair ini dimatikan oleh Allah 100 tahun. 100 tahun dia tak tahu apa jadi. Maknanya mati 100 tahun. Selepas 100 tahun dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Uzair hidup balik. Bila dia hidup balik, dia tak tahu, kata dia dah pun dimatikan 100 tahun, dia tak tahu. Dia ingat macam biasa. Dia bangkit, dia terus balik ke rumah dia. Bila sampai di rumah dia, tempat tu pun dah jadi lain. Tempat tu pun dah jadi lain dah. Bila sampai dia pun tak tahu dah, kata di situ tempat dia. Dia tengok ada satu orang, Allah simpan satu perempuan tua, umurnya sekitar 130 tahun. Bila dia tengok Uzair tengok dia, Uzair berasa macam nak kenal dia. Walaupun dah 100 tahun tak tengok, dia tengok Uzair, dia kenal sebab Uzair masih kekal macam rupa dia masa dia dimatikan dulu. Dia dengar suara, dia rasa dia kenal. Ini suara aku pernah dengar, tapi suara siapa ni? Duk cari. Pasal apa? Pasal perempuan tua ni dah buta mata dia. Dia dengar suara, dia rasa aku kenal suara ni. Ini suara siapa ni? Duk fikir. Dia kata, hang ni siapa? Man anta? Kamu ni siapa? Jawab dia ni, aku Uzair. Dia terkejut dengar. Dia kata, bukankah hang dah mati dalam perang dulu? Dia kata, dah. Uzair tanya balik, hang ni siapa? Dia bagi tahu nama dia. Barulah mereka ni kenal balik. Dia kata, betul ke kamu ni Uzair? Uzair kata, betul. Perempuan ni kata, kalau kamu betul-betul Uzair, setahu aku Uzair sejak daripada kecil dulu lagi doa dia mustajab. Dia kata kalau betul kamu Uzair, kamu minta doa pada Allah supaya Allah nampakkan mata aku yang buta ni. Uzair terus angkat tangan minta, ya Allah, bagi dia ni nampak balik. Dengan kehendak Allah, mata dia celak balik. Dia bawa Uzair ni pergi jumpa Bani Israel. Bila sampai di depan Bani Israel, dia duk terang dekat mereka. Dia kata, inilah Uzair dulu lagu ni. Orang tak percaya. Orang tak percaya. Kemudian dia kata dekat mereka, Uzair ni hafal Taurat. Lah ni kalau hampa tak percaya, aku suruh dia baca Taurat yang dia hafal. Maka Uzair baca Taurat ini. Dalam pada ramai-ramai Bani Israel yang dengar, ini hadis Nabi cerita. Dalam pada ramai-ramai Bani Israel yang dengar ni, ada seorang dia kata, Tok Wan dia dulu ada simpan satu Taurat, tanam dalam tanah dekat mana-mana. Pergi korek-korek cari, ada kitab tu. Buka main tengok, Uzair baca. Mereka tengok kitab, macam mana Uzair baca, macam tu ditulis di dalam Taurat tu. Maka terbukti dia ni Uzair.
Bani Israel, Yahudi, bila tengok-tengok benda yang macam ni punya pelik jadi, mereka kata apa? Mereka kata Uzair ibn Allah. Kalau lagu tu Uzair anak Allah, sesat habis mereka semua. Tuan-tuan tengok, kita ni duduk atas jalan kebenaran, dia nak tergelincang ni cukup senang. Cukup senang. Dia nak jadi tersilap, dia nak jadi tergelincang, dia nak jadi derail daripada akidah Islamiah, daripada akidah Islam yang betul ni cukup senang. Mereka beriman dengan Taurat, mereka tahu kata Uzair ni satu masa dulu hidup, semua dah cantik dah, mai tang ni aja. Uzair dah buktikan kata dia sebenarnya Uzair. Tapi Allah lenakan dia, Allah matikan dia selama 100 tahun. Yang tu sampai takat tu boleh percaya lagi. Tapi bila Uzair ni tunjuk kehebatan dia, dia ingat Taurat, macam mana dia baca macam tu ada dalam Taurat, mereka buat kesimpulan yang silap. Mereka kata kalau macam tu, Uzair ibn Allah. Kalau lagu tu, Uzair ni anak Allah, mereka kata. Silap itu bukan silap kecil. Silap itu silap besar yang menyebabkan orang Yahudi jadi sesat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian juga dengan orang Nasara. Orang Nasara, mereka kata Al-Masih Isa, Nabi Isa alaihi salam itu anak Allah. Mereka kata pasal apa? Semata-mata kerana Isa alaihi salam dilahirkan pak tak ada. Semata-mata kerana berlaku perkara pelik kepada mak Nabi Isa pada masa dia mengandungkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuan-tuan rujuk dalam surah Maryam ayat 16 sampai ayat 36. Semua cerita pasal benda-benda pelik ni. Daripada awal-awal macam mana Maryam boleh mengandung. Ada cerita di dalam surah Maryam ayat 16 sampai 36 ni. Kemudian kisah bagaimana Maryam melahirkan Isa. Macam mana Maryam dibekalkan dengan makanan dan minuman dan buah-buahan luar musim ketika dia duduk di mihrab itu. Semua ni adalah benda pelik. Sehingga akan dicerita dalam ayat tu bagaimana sedihnya Maryam pasal orang tuduh sebelum dia lahirkan Isa ni, orang tuduh dia, orang tohmah dia, orang buat fitnah pada dia. Macam-macam benda yang bukan-bukan dia berkata ke dia. Allah sebut dalam Quran ayat 27 surah Maryam, Allah kata fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Disebut dalam Quran fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maryam dalam keadaan dukung Isa yang baru dilahirkan ni, dia pergi jumpa kaum dia. Dia dukung Nabi Isa yang baru lahir ni. Dia dukung anak dia, dia pergi jumpa kaum dia. Qalu, bila dia sampai aja kaum dia kata dekat dia, ya Maryam. Dia berkata, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Dia berkata, hang ni karut, hang buat satu kerja mungkar dan kotor. Dia berkata. Sudahlah dalam tempoh 9 bulan mengandung itu, dia menanggung sengsara yang tak tahu nak cerita macam mana. Dah lahir dah anak. Dia pergi jumpa kaum dia. Kok dia boleh maafkan dia. Dia masih tak boleh terima dia. Dia berkata pula dekat dia, laqad ji'ti syai'an fariyya. Hang ni dah pergi buat satu benda yang cukup mungkar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini semua cerita pelik yang Allah Subhanahu wa taala biasa bagi jadi satu masa dulu. Maka tidak heran kes Juraid tadi apabila dia jumpa budak ni, dia cucuk perut budak ni, dia tanya, budak ni terus kata, dia kata bapa aku ialah ra'il ghanam, orang yang bela kambing, bukannya Juraid yang hangpa duk tuduh ni. Dan banyak kalau nak cerita benda pelik zaman Nabi SAW biasa jadi benda pelik. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, anna rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah. Wa ma'ahuma mithlul misbahaini baina aydihima. Falamma iftaraqa sara ma'a kulli wahidin minhuma wahid hatta ata ahlah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas cerita, dia kata pernah jadi sekali zaman Nabi, dua orang sahabat. Mereka pergi jumpa Nabi SAW pada satu malam yang gelap gelita. Dua orang sahabat Nabi yang Anas tak sebut siapa, dua sahabat ni. Dua-dua ni pergi jumpa Nabi SAW fi lailatin muzlimah, pada satu malam yang gelap gelemat.
Mereka pergi jumpa Nabi kerana nak bincang satu benda dengan Nabi. Tapi bila habis perbincangan ni, mereka keluar daripada rumah Nabi nak balik ke rumah. Wa ma'ahuma mithlul misbahaini baina aydihima. Mereka keluar daripada rumah Nabi, duk berjalan nak balik ke rumah mereka, sama dengan mereka ni seolah-olah ada 2 biji lampu. Anas kata, nampak 2 orang yang keluar daripada rumah Nabi ni duk berjalan dalam gelap nak balik rumah tu, bersama dengan tiap-tiap seorang ni seolah-olahnya ada misbah, ada lampu yang menerangi jalan mereka nak balik. Masa tu mana ada torchlight lagi. Tapi keluar tu ada cahaya dekat tangan mereka. Falamma ftaraqa, bila sampai di satu tempat, mereka nak kena berpisah. Dia ni rumah dia belah ni, dia ni rumah dia belah ni. Sampai tempat dua-dua orang ni nak berpisah, kata Anas bin Malik, sara ma'a kulli wahidin minhuma wahid. Dia ni pikuk ni ada satu lampu pi dengan dia, dia ni pikuk ni ada satu lampu pi dengan dia. Hatta ata ahlah, sampailah mereka di rumah keluarga mereka, lampu tu pun hilang. Ini benda pelik. Yang benda-benda ni ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi dengan tujuan nak beritahu kepada kita semua bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 kali lebih pelik pada tu pun Allah boleh buat. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan dia nak buat apa pun, kun fayakun. Jadi, maka jadilah benda itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah kerana kita jadi orang Islam. Orang Islam yang menerima Allah sebagai Tuhan kita, yang menerima Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin sebagai Tuhan yang maha berkuasa, boleh buat apa sahaja yang Allah rasa nak buat. Syukur kita kerana kita diberi keimanan, kita beriman dan kita percaya apa juga boleh dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk yang ada di dalam alam ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 256. Muka surat 256. Kita berada di dalam tafsir Suratul Ahzab. Suratul Ahzab Madaniyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sambung di situ. Bermula Nabi itu terlebih aula dengan segala mukmin daripada diri mereka itu. Ni ayat ni turun, tuan-tuan. Ayat ni turun kerana berlaku perang Tabuk. Tuan-tuan semua tahu perang Tabuk jadi sewaktu negara dalam keadaan inflasi. Perang Tabuk ditakdirkan Allah jadi sewaktu negara Madinah pada masa tu dalam keadaan inflasi. Inflasi maksud dia barang tak ada. Oleh kerana barang tak ada, harga jadi mahal. Barang tak ada, orang yang nak barang tu ramai, maka harga jadi tinggi. Perang Tabuk jadi ketika negara Madinah dalam keadaan inflasi. Dan perang Tabuk jadi ketika cuaca panas terik. Maka untuk nak turun dalam perang Tabuk ni, satu, orang susah nak buat keluar duit derma. Pasal apa? Inflasi, orang nak pakai duit. Yang kedua, orang semangat nak turun pergi perang tu jatuh. Pasal apa? Pasal panas terik. Jadi masing-masing tengok ke panas ni, pakat nak tarik diri, tak mau pergi perang. Maka Nabi SAW bila dah mai perintah Allah untuk turun pergi perang Tabuk, Nabi mengarahkan orang-orang Islam yang ada di Madinah ni suruh bersiap, jom kita nak turun dalam perang Tabuk. Ada di kalangan sahabat Nabi, bila Nabi panggil mereka ajak turun sama dalam perang Tabuk, mereka jawab, mereka kata nanti kami nak kena tanya mak dan bapak kami dulu. Bila jawab macam ni, Allah turunkan ayat An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Bermula Nabi itu lebih aula, lebih utama lagi dengan segala mukminin daripada diri mereka itu. Turun ayat ni, Allah nak beritahu kalau Nabi kata jom, makna dia jom. Kerana Nabi itu lebih utama daripada nyawa kita, daripada mak kita, daripada ayah kita, daripada harta kita, daripada segala-gala yang kita miliki. Nabi itu lebih utama. Maka turun ayat ni. Dia kata pada barang yang seru Nabi akan mereka itu, dan nafsu mereka itu menyalahi. Nafsu tak mau ikut seruan Nabi pergi perang.
Siapa nak pergi perang? Nafsu tak setuju pergi perang. Pasal apa? Pasal nafsu suka selamat. Nafsu tak suka pergi mati dalam medan perang. Nafsu suka selamat. Nafsu suka duduk di rumah. Nafsu suka nak berseronok dengan anak bini. Nafsu suka nak himpun harta. Nafsu nak benda ni semua. Tiba-tiba Nabi ajak pergi perang. Perang yang memungkinkan kematian. Maka apa yang Nabi ajak ni menyalahi nafsu mereka itu. Firman Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan segala isteri Nabi itu adalah ibu mereka itu. Haram atas mereka itu menikah akan dia. Isteri-isteri Nabi dipanggil ummahatul mu'minin. Kalau seorang dia panggil ummul mu'minin. Itu sebab kita jumpa adalah hadis, bila sahabat jumpa Sayyidatina Aisyah, mereka akan panggil Sayyidatina Aisyah dengan panggilan ya ummal mu'minin. Ya ummal mu'minin. Maksudnya wahai ibu kepada orang-orang yang beriman. Ibu bukan ibu pada panggilan sahaja, tapi ibu yang membawa maksud orang Islam tak boleh menikah dengan isteri-isteri Nabi. Nabi sudah wafat, Nabi meninggalkan isteri-isteri dia. Tak ada siapa boleh mengahwini isteri Nabi, kerana isteri Nabi menduduki kedudukan ibu bagi orang-orang yang beriman. Begitu. Yakni haram atas orang-orang yang beriman nikah akan isteri-isteri Nabi. Firman Allah, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Dan bermula segala qarabah, yakni adik-beradik zawil arham, setengah mereka itu lebih aula daripada setengah pada dalam kitab Allah, daripada segala orang yang mukmin dan segala muhajirin. Ini ayat ni turun pasal dia nak memansuhkan satu hukum yang Nabi buat sebelum ni. Tuan-tuan, bila turun perintah hijrah, Nabi suruh orang Islam yang ada di Mekah ni hijrah ke Madinah. Maka orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi di Mekah ni, mereka hijrah ke Madinah dalam keadaan hijrah batang tubuh saja. Tinggal segala harta kekayaan semua di Mekah. Tinggal. Sebab Nabi kata Allah perintahkan kita hijrah ke Madinah. Nak pi macam mana? Zaman tu tidak ada kontena. Zaman tu tidak ada lori trailer. Tidak ada. Yang ada unta aja. Banyak mana benda yang kita boleh buh atas unta untuk nak bawa pi hijrah ke Madinah sana. Maka sebahagian besar daripada sahabat Nabi, walaupun mereka saudagang besar, terpaksa tinggal harta kekayaan mereka di Mekah, dan mereka pergi bawa takat-takat mana boleh bawa aja semasa nak hijrah ke Madinah. Maka orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ni, bila sampai di Madinah apa pun tak ada. Maka Nabi SAW memperkenalkan satu pakej persaudaraan. Nabi kata, maka Nabi saudarakan orang muhajirin dengan orang-orang Ansar yang merupakan penduduk Madinah. Ansar ni orang Madinah, muhajirin ni orang Mekah. Nabi jadikan Ansar dengan muhajirin ni saudara. Saudara bukan saudara setakat panggilan saja, bahkan saudara sampai ke peringkat kalau sekiranya orang Ansar ni mati, harta dia boleh dipesakai oleh orang muhajirin. Nabi memperkenalkan pakej ini semasa hijrah itu. Yang kemudiannya turun ayat ni memansuhkan hukum itu. Bila turun aja ayat ni, orang-orang Ansar yang mati, harta dia tak lagi boleh dipusakai oleh orang-orang muhajirin. Ayat ni memansuhkan hukum yang diperkenalkan oleh Nabi ni. Maka kata dia, dengan syarat bersaudara. Kerana segala orang yang hijrah, yakni muhajirin itu, hijrah mereka itu ke Madinah, Rasul telah beri mereka bersaudara dengan orang-orang Madinah, yakni orang Ansar. Bersetia mereka itu, tolong makan minum mereka itu. Manakala mati satu, dipesaka oleh saudaranya, yang kemudiannya dimansuhkan akan dia. Ini saya terang tadi. Nabi jadikan mereka ni bersaudara sampai boleh mewarisi harta pusaka, yang kemudiannya hukum itu dimansuhkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufah, melainkan bahawa kamu buat pada saudara kamu itu kebajikan, iaitu dengan wasiat, maka iaitu harus, maka pesaka itu tiada lagi. Kecuali kalau sekiranya orang Ansar sayang dekat saudara dia yang muhajirin ni, maka sebelum dia mati buat wasiat. Kalau aku mati, 1/3 daripada harta aku bagi dekat dia ni, kerana aku sayang kat dia ni. Maka orang-orang muhajirin hanya boleh ambil 1/3 daripada bahagian wasiat saja. Tak boleh lagi dah nak ambil pesaka daripada orang-orang Ansar.
Firman Allah Subhanahu wa taala, kana zalika fil kitabi mastura. Dan adalah yang demikian itu, yakni memansuhkan pusaka di antara muhajirin dengan ansar itu pada dalam kitab itu tersurat bersutur-sutur. Yakni mansuh pesaka dengan sama-sama beriman dengan sebab hijrah itu dengan pesaka zawil arham itu pada dalam Lauh Mahfuz sudah ada tersurat. Perintah Nabi memansuhkan, turun ayat Quran memansuhkan apa yang Nabi perkenalkan ini. Benda ni bukan benda baru, benda ni memang Allah dah catatkan di Lauh Mahfuz. Maka macam mana yang dicatatkan di Lauh Mahfuz, maka begitulah jadinya. Dia ikut macam tu. Firman Allah, wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan sebut olehmu wahai Muhammad kepada kaum engkau, ketika kami ambil daripada segala nabi-nabi itu akan perjanjian mereka itu, yakni ketika dikeluar mereka itu daripada sulbi Adam, seperti zur, iaitu semut halus 40-an kecil daripada sayap agas. Allah nak ingatkan balik kita masa duduk dalam sulbi, masa duduk dalam kandungan mak kita, di peringkat tu kita dah ada satu agreement dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tanya kita masa tu, roh kita semua dah ditanya pada masa tu. Lah ni Tuhan beritahu. Dulu masa kita duduk di dalam alam arwah dulu, dah ditanya kita ni, alastu bi rabbikum. Tuhan kata, bukankah aku Tuhan hampa semua? Qalu bala syahidna. Roh kita dulu dah jawab dekat Tuhan, bala syahidna, bahkan kami naik saksi. Kita kata, mana tahu saya, mana tahu masa tu saya duduk dalam alam arwah, saya masa tu otak tak ada, tak lebih. Pasal kita tak tahulah, maka Quran turun mai bagi tahu. Jangan lu jawab kata, mana saya tahu benda tu jadi masa alam arwah, saya tak tahu. Kerana tak tahu tu, ni kita duk baca Quran, Quran bagi tahu. Kerana tak tahu tu dia bagi tahu. Dia bagi tahu kata kita dulu dah sign agreement depan Tuhan. Tuhan dah tanya kita masa tu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan hampa semua? Qalu bala syahidna. Roh kita semua dah jawab depan Tuhan, bahkan kami naik saksi, engkau memang Tuhan kami. Maka benda ni Allah sebut balik dalam Quran, nak bagi kita tahu kata kita pernah mengaku Allah Tuhan kita. Begitu. Firman Allah, wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan apabila janji daripada engkau, daripada Nuh, daripada Ibrahim, dan daripada Musa dan Isa anak Maryam, dengan bahawa sembah mereka itu akan Allah semata-mata, dan seru mereka itu akan manusia kepada sembahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan benda ni. Dia bawa mai contoh 5 ni semua Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi, tuan-tuan tengok, dia kata wa minka, dan daripada kamu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi Ulul Azmi. Yang kedua apa dia? Wa min Nuh. Nabi Nuh adalah termasuk di dalam Nabi Ulul Azmi. Yang ketiga, wa Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 orang ni adalah Nabi Ulul Azmi. Nabi yang diuji lebih teruk daripada Nabi-Nabi lain. 5 orang ni kena paling teruk. Tuhan test 5 orang Nabi ni dengan test, dengan ujian yang paling getir. Maka Allah buat naik 5 nama ni. Allah kata, ini 5 contoh aku pernah tanya mereka di dalam alam arwah, dan aku pernah perintah dekat mereka masa dalam alam arwah dulu, kamu apabila lahir ke dunia esok, aku akan lantik jadi Nabi. Kerja kamu bila dilantik jadi Nabi esok ni ialah seru manusia supaya sembah aku, Tuhan kata. Allah peringat balik benda ni kepada Nabi-Nabi dia. Wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Dan kami, yakni Allah, ambil daripada mereka itu, yakni daripada Nabi-Nabi itu, perjanjian yang kuat dan teguh. Kami dah ambil satu perjanjian dengan Nabi-Nabi ini sekalipun, dengan menyempurnakan tugas dengan barang yang disuruh. Yang pertama, daripada sembah Allah. Yang kedua, seru manusia kepada Allah. Dan makna misak ialah bersumpah dengan nama Allah. Maka misak ataupun sumpah yang pertama itu ialah alastu bi rabbikum, qalu bala. Ini yang kita kata tadi. Ini sumpah kita yang pertama depan Tuhan. Kita sumpah kata kita menerima Allah menjadi Tuhan kita. Patut tak patut tuan-tuan? Lah ni kita nak mempertikai Tuhan.
Dulu kita dah mengaku Allah Tuhan kita. Tiba-tiba lah ni kita nak petikai Allah Tuhan yang kita mengaku kata Tuhan kita. Patut ke tak patut? Kita double standard. Kalau kita petikai, kita double standard. Dalam masa yang sama kita berpendirian bahawa Allah Tuhan kita. Dalam masa yang sama tu juga kita petikai apa yang Allah suruh kita. Maknanya kita double standard. Double standard tidak layak menjadi hamba Allah. Maka Allah ingatkan benda ni. Bukan kata kita ni manusia biasa. Nabi-Nabi pun melalui proses ini. Nabi-Nabi pun ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Jawab semua orang, bahkan kamu Tuhan kami. Dan mitsaq yang ambil daripada anbiya, suruh sembah Allah Subhanahu wa taala dan seru manusia kepadanya. Dan suruh mitsaq pada segala masing-masing umat bahawa keadaan Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu perjanjian. Bagi kita semua, kita buat satu perjanjian. Nabi Muhammad itu Nabi kita. Dan suruh Nabi Muhammad mitsaq pada umatnya dengan tiada Nabi kemudiannya. Dan Nabi Muhammad disuruh bagi tahu kepada umat dia, tidak ada Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Tak ada dah Nabi lain. Di negeri Arab baru ni ada timbul pula dah Nabi seorang lagi. Di negeri Arab baru ni ada berkeluar dalam apa nama Astro, apa nama Arab ni tu, channel berapa ke Arab tu, keluar cerita baru ni timbul Nabi baru pula seorang. Dia mengaku kata dia jadi Nabi. Dan malangnya pula negara yang berkenaan bagi liputan pula dekat dia ni, bagi dia bercakap publik dan sebagainya, mendakwa dia Nabi. Berapa punya merepek benda ni boleh jadi. Sedangkan benda sudah jelas. Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman ini sudah jelas. Boleh timbul lagi. Ujung-ujung zaman dia timbul lagi. Ada lagi orang teringin nak jadi Nabi. Dia mengaku kata dia baru dilantik jadi Nabi. Begitu. Maka semua, dia kata, ambil mitsaq itu. Maka semua orang mesti kena ambil, tunaikan sumpah yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Firman Allah, liyas'al as-sadiqina an sidqihim, supaya soal Allah Taala akan segala orang yang benar-benar, yakni para anbiya itu, daripada kebenaran mereka itu pada menyampai risalah. Supaya di hari akhirat itu, kalau kita umat Nabi Muhammad, Allah akan panggil Nabi Muhammad mai. Sebelum bermulanya proses pendakwaan ke atas kita semua di padang mahsyar, Allah akan panggil Nabi Muhammad mai dulu depan semua orang di padang mahsyar. Allah akan tanya Nabi Muhammad, sudahkah kamu sampaikan risalah yang aku suruh sampaikan kepada umat kamu? Nabi Muhammad akan jawab, kata, aku sudah sampaikan. Qad balagtu, sesungguhnya aku sudah pun menyampaikannya. Bila Nabi jawab aja macam tu, seorang-seorang kena hisab di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita Nabi nak tampil ke depan, Nabi mengaku, kata Nabi sudah menyampaikan apa yang Allah suruh dia sampaikan, cerita tu Quran sudah beritahu. Makna di padang mahsyar esok, di akhirat esok, kita tak ada excuse, tak ada alasan untuk nak kata kita tak tahu benda ni. Di padang mahsyar esok, di depan Allah Qadhi Rabbul Jalil esok, kita tak ada alasan untuk nak kata dekat Tuhan, saya tak pernah tahu tentang Quran, saya tak pernah tahu kata ada hadis, saya tak tahu kata saya kena ikut Quran dan hadis. Yang ni semua sudah tak boleh pakai di padang mahsyar esok. Pasal apa? Pasal awal-awal Tuhan sudah bagi tahu dalam Quran. Maka Nabi Muhammad SAW akan ditampilkan di padang mahsyar untuk menjadi saksi di atas pendakwaan yang akan dijalankan ke atas kita semua. Nabi akan kata, qad balagtu, aku sudah sampaikan semua yang Tuhan suruh sampaikan. Kerana menghina orang kafir dengannya. Tujuan Nabi dipanggil untuk bagi kesaksian dia ni, tujuan dia apa? Nak menghina orang-orang yang tak mau ikut ajaran Nabi SAW. Firman Allah, wa a'adda lil kafirina azaban alima, dan menyedia Allah bagi segala kafir itu azab yang sangat sakit di akhirat. Masa tu orang yang kafir, maksudnya orang yang engkar. Kafir ni makna dia engkar. Kafir tu makna dia orang yang engkar. Kafara makna dia bantah, engkar. Kita pun kalau kita bantah Quran, kita bantah hadis yang ternyata sahih, kita juga engkar. Maka siapa-siapa yang engkar di akhirat itu, Allah sediakan kepada mereka azaban alima. Allah sediakan azab yang sangat pedih di akhirat itu. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu
Uzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junun. Hai segala orang mukmin, ingat olehmu akan nikmat Allah ke atas kamu. Ni tuan-tuan, yang boleh mengungkit nikmat ni sabit dengan hadis Nabi, dia kata 3 golongan. Yang boleh ungkit kebaikan yang dia buat ni ada 3 golongan. Nabi kata dalam hadis dia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh ungkit segala kebaikan. Allah bagi nikmat dekat kita, Allah bagi macam-macam dekat kita, Allah boleh sebut balik benda dia bagi. Yang kedua, ibu bapa. Nabi mengiktiraf ibu bapa sebagai salah satu golongan yang boleh ungkit kebaikan yang dia buat dekat anak dia. Dan yang ketiga, guru. Guru kita adalah golongan yang dibenarkan oleh Allah untuk nak ungkit kebaikan yang dia buat dekat kita. Ini 3 golongan diterang di dalam hadis Nabi SAW. Baik. Lah ni kita duk baca ayat Allah ungkit kebaikan yang dia buat. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junun. Allah ungkit nikmat yang Allah bagi kepada orang yang terlibat di dalam perang Ahzab. Kata dia, segala orang yang beriman, ingatlah oleh kamu nikmat yang Allah bagi pada kamu. Ketika datang atas kamu itu oleh beberapa banyak tentera kafir, yakni pada perang Khandaq. Ini start daripada perang Khandaq, sekali dia dipilih sampai perang Ahzab. Dia kata, ketika datang kepada kamu beberapa banyak tentera kafir pada perang Khandaq, iaitu bilangan tentera kafir 12,000 orang. Perang Khandaq berlaku pada bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah. Maka korek Khandaq, yakni parit sahabat dan Nabi sendiri duduk korek parit tu selama 6 hari baru siap semua sekali. Dia kata fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Maka kami, yakni Allah, suruh atas mereka itu akan angin timur, yakni angin ribut yang menggolek kemah dan juga periuk belanga mereka itu. Dia. Perang Khandaq ni tak dan jadi. Allah selamatkan orang Islam. Tak dan jadi. Walaupun orang Islam dah buat preparation. Dan tengok daripada sini Allah nak tonjolkan satu pengajaran dekat kita. Walaupun orang Islam ada Allah, ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala boleh jaga mereka, tapi tang usaha hangpa kena usaha. Walaupun orang Islam ni ada Allah, lebih-lebih sama dengan mereka ada Nabi yang sudah tentu akan dipelihara oleh Allah, tapi usaha kena buat. Dan Nabi SAW sendiri boleh, kalau dia nak angkat tangan minta aja kepada Allah, Allah tolong. Nabi boleh kalau nak buat macam tu. Nabi tak buat macam tu. Nabi panggil sahabat, Nabi mesyuarat dengan sahabat, Nabi berbincang dengan sahabat, Nabi dengar pendapat sahabat, Nabi laksanakan idea yang baik yang dikemukakan oleh sahabat. Nabi dan sahabat-sahabat semua sekali terlibat dalam usaha korek parit ni kerana nak mempertahankan Madinah daripada diserang oleh 12,000 orang musuh yang nak mai. Allah Subhanahu wa taala tak bagi musuh ni masuk mai ke Madinah, sentuh kulit pun Allah tak bagi. Sebaliknya, sebelum depa bergerak masuk ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala buat mai ribut kepada depa semua. Yang ribut ni duduk tak duduk, tiba-tiba mai. Di luar daripada musim ribut, di luar daripada segala musim yang memungkinkan jadi benda tu, tiba-tiba ribut mai. Kemah mereka dan periuk mereka. Maksudnya segala ration, segala bekalan makanan yang mereka bawa untuk nak pergi dalam perang tu, semua Allah terbalikkan jahanam semua sekali. Sehinggakan mereka terpaksa balik begitu sahaja. Tak jadi nak serang orang Islam yang ada di Madinah ni. Ini adalah satu nikmat yang Allah bagi kepada Nabi dan orang-orang Islam pada masa tu. Dia kata, dan tentera yang kamu tiada lihat akan dia daripada kalangan malaikat. Dia kata, tidak cukup dengan Allah hantar angin ribut mai, angkat kemah mereka, terbalik periuk belanga mereka, habis kalang pukang. Tidak cukup dengan itu, Allah hantar pula mai satu kumpulan malaikat yang mata tengok tak nampak, tapi mereka kena. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada yang luka, ada yang putih tengkuk, ada yang jadi macam-macam. Sedangkan mereka tak nampak seorang pun musuh mai serang mereka. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat
yang disebutkan lam tarauha, kamu tak dapat melihat dengan mata kasar kamu tentera yang aku hantar untuk nak serang musuh-musuh kamu ni. Begitu. Maka lari Quraisy dengan tiada perang. Tak jadi perang, lari balik kelang kabut begitu saja. Kemudian daripada duduk 15 hari, mereka dah duduk berkemah dah di keliling Madinah ni, dah duduk berkemah 15 hari dah. Duduk tunggu hari aja nak attack Nabi dan orang Islam yang duduk ada di Madinah ni. 15 hari duduk berkemah, balik begitu sahaja. Dia kata dengan sebab datang angin ribut semata-mata. Kerana angin ribut cumai saja lari balik. Dalam duduk lari itu pula malaikat mai duduk pancung mereka. Begitu. Firman Allah, wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan adalah Allah Ta'ala dengan barang yang kamu kerjakan itu, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barang yang kamu kerjakan hai mukmin itu amat melihat daripada korek khandak itu. Allah sebut dalam ayat ni, wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hampa korek parit tu Allah lihat. Walaupun musuh tak jadi serang hampa, walaupun parit tu tak digunakan, tapi kerja hampa untuk Islam, korek parit itu ada ganjaran pahala dia. Allah tengok, Allah kata. Pada tiap-tiap seorang yang korek parit itu 4 hasta. Nabi bagi tugas. Bilang berapa tu ada 3,000 orang. Seorang korek 3 hasta panjang. Satu orang korek 3 hasta panjang. Lamanya 6 hari, maka siap semuanya. 6 hari, mereka nak korek 3 hasta seorang tu, korek parit lebar besar, sekira-kira kuda lompat tak lepas, jatuh juga. Buat kerja tu 6 hari 6 malam, siap khandak di keliling Madinah. Kerja yang mereka buat ni jangan anggap kata sia-sia. Allah melihat kerja ni, ada ganjaran pahala disediakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika datang mereka itu, yakni tentera kapiang akan kamu, daripada pihak atas kamu dan daripada pihak bawah kamu. Yakni musuh mai daripada pihak masyriq, pihak timur, dan daripada pihak maghrib, daripada pihak barat, daripada Quraisy dan Ghatfan dan Yahudi Quraidah dan Bani Nadir, 12,000 orang. Mereka ni Ahzab, golongan yang bersekutu. Bukan Quraisy saja yang pergi serang Nabi, nak pergi serang Nabi di Madinah ni. Bukan Quraisy sahaja. Bersekongkol bersama dengan Quraisy ini ialah orang-orang Yahudi. Daripada Bani Nadir, daripada Bani Quraidah, daripada Bani Qainuqa, semua ni bersekutu sama dengan orang-orang Quraisy nak pergi serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini pengajaran kita kena ambil. Musuh ni dia dipanggil Al-Ahzab. Ahzab daripada perkataan Hizbun, satu puak. Ahzab maksudnya banyak puak mai join bagi jadi satu geng. Daripada dulu sampai lah ni, sampai bila-bila, musuh mereka boleh bersatu atas satu pasukan, atas nama nak serang Islam. Ini biasa. Namakanlah dia Amerika ke, namakanlah dia Britain ke, namakanlah dia Perancis ke, namakanlah Jepun ke, namakanlah Korea ke, apa ke, janji kalau mereka bukan Islam, mereka akan menjadi Al-Ahzab. Mereka akan jadi tentera yang berbagai-bagai. Duduk dalam satu kumpulan, atas satu nama aja, atas satu tugas saja, atas satu matlamat aja. Apa dia? Nak serang Iraq, negara kepunyaan orang Islam. Benda ni sudah terbukti. Memang itu style dia. Tak ada kena-mengena pun. Iraq tak ada masalah pun dengan Jepun. Iraq tak ada masalah pun dengan Korea. Dia memang duk cari masalah dengan Amerika saja. Tapi bila nak serang, tak ada masalah dengan dia ni, nak pergi tumpang sekaki, nak serang sama. Pasal apa? Bila tengok-tengok balik, rupanya Quran sudah cerita. Beginilah trend mereka. Apabila jadi hal dengan orang Islam, tak ada hal pun nak join sama, nak hantam orang Islam. Ni diceritakan kepada kita. Maka Quraisy bercampur dengan Yahudi daripada berbagai-bagai puak. 12,000 orang mereka. Semua sekali nak serang orang Islam, nak serang Nabi SAW yang ada di Madinah. Dan Muslimun hanya ada 3,000 orang sahaja. Orang Islam 3,000 aja. Dia kata 12,000 nak main serang. Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulub wa balaghatil qulubul hanajir. Dan ketika itu terjegir mata lihat seteru yang banyak. Tentera Islam ni tengok-tengok nak main ni, nak serbu main ni 12,000. Terjegir biji mata tengok. Dan serangan pula daripada segala pihak.
Macam mana yang Iraq kena tu sama lah. Daripada laut, daripada armada, daripada tembak naik. Kok dalam ayah, submarine tembak pergi. Jet pejuang masuk main. Daripada duduk base di mana-mana negara jiran dan sebagainya, tembak satu peluru pergi. Daripada serang, daripada segenap arah, tak boleh buat apa. Lari sana sini, menyorok tanu mati, menyorok tani mati dan sebagainya. Macam tu strategi yang disusun oleh musuh ni. Maka golongan Ahzab ni piduk ada keliling Madinah, mereka nak lancar serangan yang macam tu. Dan kanan kiri, depan belakang, dan sampailah segala hati itu kesudahan halqum daripada sangat takut. Sehingga ke sahabat-sahabat Nabi ni kata dalam ayat ni, wa balaghatil qulub al-hanajir, sampai depa punya takut ni naik sampai ke halqum ni. Takut nak bercakap pun tak tahu. Tuan-tuan, macam kita lah, kalau sedih sangat, sebab tu dia berasa lekat ni. Nak bercakap pun nak kena duduk dulu baru boleh bercakap. Boleh buat ni, dia selok macam ni. Takut pun dia boleh jadi macam tu. Dia boleh main cekik terenggung ni. Jadi takut ni tak tahu nak apa. Orang Islam yang ada sama dengan Nabi di Madinah ni, bila tahu 12,000 orang Quraisy dan juga Yahudi bersatu nak serang mereka, jadi macam tu. Ketakutan ni sampai di halqum. Takut terketak-ketak, seolah-olah nyawa sudah berada di halqum, hendak keluar sangat, dia kata. Ketakutan tu Allah saja yang tahu. Rasa macam kita, bila-bila masa kita boleh mati kalau 12,000 orang ni mai serang tak lagi. Tuan-tuan boleh bayang macam mana keadaan orang Iraq, macam mana keadaan mereka apabila ni peluru bom duk jatuh sana sini, ke belakang rumah, depan rumah, duk jatuh bom, dundang-dundang, tak lagi tengok orang usung, mai satu orang kepala hancur, tangan putih, tinggal kaki sebelah dan sebagainya. Macam mana perasaan mereka pada masa tu? Macam mana perasaan mereka? Tuan-tuan boleh bayang macam mana perasaan orang-orang Arab Palestin lah ni. Macam mana perasaan mereka? Keluar depan pintu rumah, pam, peluru singgah di kepala, jatuh dom, kata depan mata anak, depan mata bini. Laki kena satu peluru betul dengan kepala, jatuh dom ya. Nak urus pi tanam tu pun nak bawa keluar daripada rumah takut. Tuan-tuan boleh bayang macam mana perasaan orang apabila keadaan sudah jadi macam tu. Demikian perasaan yang mai ke hati sahabat-sahabat Nabi yang kena kepung di Madinah ni. 15 hari musuh dah ada di keliling ni. Mereka nak start serang ke belah mana tak tahu. Duk tunggu apa nak jadi. Begitu keadaan yang nak digambarkan oleh Allah dalam Quran ni. Firman Allah, wa tazunnuna billahi dzununa, dan kamu sangka dengan Allah itu bermacam-macam sangka. Tu dia. Bila dah jadi lagu tu, hati ni dah main macam-macam dah. Betul ke Tuhan nak tolong kita ni? Dia main dah. Dia macam-macam sangka duk main dekat Tuhan. Dia kata Nabi kata kita di pihak yang benar, Allah akan tolong kita yang benar ni. Betul ke kita benar ni? Dia duk main macam tu. Duk ingat-ingat balik, betul ke ni bantuan Allah, betul ke boleh main ni? Dia duk ragu dah dengan Allah ni bila tengok musuh dah duk kepung di keliling ni. Allah sebut benda ni dalam Quran. Dan kamu sangka dengan Allah itu macam-macam sangka. Sebentar kata tidak apa, sebentar kata takut binasa. Dia dah jadi lagu tu. Saya ingat, takkanlah Nabi nak cakap bohong kot. Nabi kata Allah akan pelihara kita. Takkan Nabi nak bohong. Tapi tengok ke musuh dah ada keliling. Tapi tahkah kita nak mati sekejap lagi? Dah jadi macam tu. Firman Allah, hunalika betuliyal mu'minun. Di sanalah dicuba Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala orang yang beriman. Adakah ikhlas ataupun munafik dia. Itu dia. Dalam keadaan macam tu, Allah betul-betul bagi pressure kepada orang-orang yang beriman ni. Dia bagi satu tekanan kepada orang yang beriman ni. Sehingga orang beriman ni, dia sama ada dia betul-betul percaya dekat Tuhan, ataupun dia dah hilang kepercayaan dekat Tuhan. Betul-betul dia kenakan tekanan yang macam tu. Nak uji tengok berapa ramai daripada kalangan orang yang beriman ni, dia boleh tetap dengan keyakinan dia kepada Allah. Itu dia. Firman Allah, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, dan digentar, yakni mereka itu takut akan sebagai gentar yang amat sangat. Orang Islam yang ada di Madinah yang kena kepung dengan 12,000 orang musuh ni, Allah Subhanahu wa ta'ala kata وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, takut mereka ni, tak tahu nak abang takut macam mana. Betul-betul punya takut, tak pernah mereka rasa takut semacam tu.
Tuan, nak abang macam mana? Kita duduk di Malaysia ni, alhamdulillah aman, tak pernah rasa takut macam tu. Kalau kita cerita pun, kita nak bayang, tak sampai ke situ, tak sampai. Pasal kita tak pernah rasa takut macam tu. Kita tahu kata takut, tapi takut tu sampai macam mana, sampai macam nak luruh jantung ni, takut tu kita tak boleh bayang, sebab kita tak pernah duduk dalam keadaan tu. Tapi kalau orang yang duduk di Iraq, orang yang duduk di Palestin, orang yang duduk di negeri-negeri yang orang Islam dalam keadaan bahaya ni, mereka bila baca ayat ni, betul-betul ayat ni touching bagi mereka, menyentuh hati kecil mereka. Mereka tahu macam mana takut ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah bagi tahu demikianlah takutnya orang Islam pada masa itu. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Dan ketika itu berkata segala orang munafik dan segala orang Islam yang ba'is i'tiqad ini, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dah jadilah. Dia kata apa? Dia kata maka tiada menjanji akan kami oleh Allah dan Rasulnya dengan menang, melainkan tipu, batal dan dusta semata-mata. Habis. Dah rosak dah. Maka di sinilah peranan orang-orang munafik ni. Bila dia tengok musuh dah ada dikelilingi 12,000 orang apa semua, jarum karat dah jalan. Orang munafik ni masuk pergi dekat orang Islam, depa kata apa? Depa kata jaga baik-baik. Cuba fikir balik, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Depa kata ni, maknanya apa yang Allah janji kat kita, apa yang Nabi duk janji kat kita, duk habaq kata kita orang Islam ni golongan yang benar, kita Allah akan pelihara, nampak benda ni ghurur, nampak benda ni tipu aja, nampak kita mati habis hari ni. Jarum karat ni sudah masuk. Bila kena sebahagian besar daripada orang Islam, sahabat Nabi dah termakan dengan benda ni. Mereka kata betul lah, karut betul lah Muhammad ni. Mai habaq kat kita kata Tuhan nanti jaga kita kalau kita jadi orang Islam. Mai habaq kat kita kata kalau kita jadi orang Islam kita selamat. Mai habaq kat kita, semua ni bohong aja. Ada duk mai cakap macam ni dah mula dah duk tersebar di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Dah duk tersebar cakap-cakap yang seumpama ni. Mereka kata ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Maka tiada menjanji akan kami oleh Allah dan Rasulnya dengan menang itu, melainkan tipu aja, batal dan dusta semata-mata. Bohong aja semua ni dia kata. Wa idh qalat ta'ifatun minhum. Dan ketika berkata satu ta'ifah, satu puak daripada mereka itu, yakni golongan munafik, ya ahla Yathrib. Munafik main peranan lagi. Ni jahat ni. Gunting dalam apa? Gunting dalam selimut ke? Gunting dalam lipatan. Duri dalam daging. Apa lagi nak kata? Jenis macam ni. Gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Dah mula dah duk masuk dia punya duri dia punya racun dia punya jarum karat dia dah mula duk masuk. Apa kata puak munafik ni? Depa bercakap di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Depa kata ya ahla Yathrib. Dia kata, wahai orang-orang Madinah. Yathrib ni nama asal bagi Madinah. Bila Nabi SAW hijrah, Nabi tukar nama, Nabi buh nama Madinah. Bangkit puak munafik ni cakap kepada orang-orang Madinah ni, ya ahla Yathrib, wahai orang-orang Madinah, la muqamalakum farji'u. Dia kata maka tiada duduk bagi kamu di sini, maka balik oleh kamu ke rumah kamu. Itu dia. Dia pergi kata la ni macam ni lah. La ni sudah terang lagi bersuluh. Benda ni dah terang dah lagi pilu suluh. Lampu dah pasang terang dah, torchlight 7 bateri lagi 2 suluh 7. Makna terang dah dekat kita lah ni, Muhammad ni main auta kita aja, dia main bohong kita aja. Dah terang dah dekat kita lah ni, cerita dia tak mungkin Allah akan tolong kita. Benda ni sudah terang lagi bersuluh. Lah macam ni, hampa tak tunggu di sini. Sekali lagi dan musuh serang, mati saja ya hampa ni. Pi balik. Saya kata, pi balik ke rumah hampa, pi duduk tempat selamat. Jangan nak main tunggu di tempat, di tepi-tepi tempat yang musuh nak masuk ni. Mereka dah mula duduk standby di keliling Madinah. Munafik kata, tak duduk tunggulah. Ini medan perang. Terus saya tunggu, pi balik duduk rumah lah. Mengarut ni, benda ni dah terang dah. Memang Muhammad tipu kita semua. Jarum ni duduk masuk. Dan adalah keluar mereka itu serta Nabi kerana berperang. Sedangkan masa tu mereka dah keluar pergi duduk di medan pertempuran dah duduk tunggu perang nak jadi bila. Masa tu munafik pergi racun mereka hampa pergi balik. Tunggu pun tunggu saja ya, tak lagi mati kata kita ni. Begitu. Firman Allah, wa yasta'zinu fariqum minhumun nabi.
dan minta izin satu firqah, yakni satu puak daripada mereka itu akan Nabi kepada balik ke rumah. Ada yang kena makan racun ni. Bila dengar munafik main doa abang, betul saya tunggulah, tak lagi mati saja. Balik duduk rumah. Kalau lah lagi musuh main serang sekalipun, habis semua dia dah lawan, dia sampai tengok kita duduk di rumah, dia tak akan buat apa kat kita. Dia tahu kita tak lawan dia. Macam ni punya idea dah main. Bila idea ni main apa jadi? Wa yasta'zinu fariqun minhumun nabi. Maka ada satu kumpulan pergi jumpa Nabi SAW, minta izin nak balik rumah. Takut dah. Ni macam ni lagi baik aku dengar cakap ni lagi bagus lah. Lagi kuat anak bini. Dulu main fikir macam-macam lah. Pergi jumpa Nabi, minta, ya Rasulullah, minta kami nak kena balik. Sudahlah ada pun 3,000 aja nak lawan 12,000. Hak 3,000 ni dia buat kalut nak balik. Ini keadaan yang jadi. Firman Allah, yaquluna inna buyutana arwah. Inna buyutana aurah. Kata mereka itu, rumah-rumah kami tiada kukuh. Aurat ni maksud dia terbuka. Bila kata apa hang ni buka aurat. Buka aurat tu maksudnya buka lah. Tak tutup tu dia panggil aurat. Kan? Firman Allah, yaquluna inna buyutana aurah. Kata mereka itu, ni geng hak nak minta izin nak balik, tak mau perang ni, nak balik ke rumah ni, mereka pergi kata dekat Nabi, inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah kami ni terbuka. Maksudnya apa? Rumah kami ni tak ada siapa jaga. Itu maksud dia. Kalau orang main terus boleh masuk, sebab tak ada orang lelaki-lelaki jaga. Firman Allah, wa ma hiya bi'aurah. Dan tiada ia, yakni rumah-rumah itu tiada kukuh. Tuhan kata sebenarnya itu alasan saja, bukan sebenar rumah tak ada siapa jaga. Itu alasan saja. In yuriduna illa firara. Tidak kehendaki mereka itu, melainkan sebenarnya nak lari daripada seteru dengan minta izin Nabi. Tuhan tahu. Tuhan kata ni semua alasan saja. Kata ni malam ni ada mengaji masjid berdui, Allah malam ni kawan daripada Ipoh nak main. Alasan saja. Sebenar tak mau main. Tapi alasan tu bagi pasal apa? Nak bagi cantik. Malam ni jom ada. Allah, kalau semalam bagus malam ni dah janji dah mereka nak main rumah. Alasan duduk dalam pakit atas ya, tunggu nak buat keluar aja. Maka sebahagian daripada sahabat Nabi ni ada alasan duduk dalam pakit. Daripada awal dah nak turun pergi perang tu takut dah. Daripada awal tapi tak pi. Tak lagi mereka kata kita tak pi. Jom pi. Pi kena jarum karat buat munafik pula. Bila kena dandan pergi beratong nak jumpa Nabi. Ya Rasulullah, rumah lugu tu lugu ni semua duk cerita. Ni semua cerita nak balik. Ini aja cerita dia. Tuhan buka pekung mereka ni bagi tahu ke Nabi. Tuhan bagi tahu. Tuhan kata in yuriduna illa firara. Tuhan kata tiada kehendaki mereka itu, melainkan sebenar-benarnya nak lari daripada seteru dengan minta izin kepada Nabi. Betul-betul puak ni dah takut mereka nak lari. Begitu. Walau dukhilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnata la'atauha. Dan jika dimasuk seteru atas mereka itu daripada segala pihaknya, yakni daripada segala pihak Madinah ke dalam Madinah, kemudian diminta oleh musuh agar mereka itu berbuat fitnah dengan murtad dan bunuh sesama muslimin, nescaya datang mereka itu akan dia dan kerjanya. Allahu Akbar. Tuhan kata, ni puak penakut ni. Bila kena jarum munafik, terus doa abang dekat Tuhan nak kena balik rumah, tak ada siapa lah, apalah semua. Tuhan kata mereka ni, walau dukhilat alaihim min aqtariha. Katalah perang jadi dan musuh masuk. Katalah jadi macam tu. Katalah ni perang ni tak lagi jadi dan musuh boleh masuk mai ke dalam Madinah ni. Summa su'ilul fitnah. Kemudian musuh paksa mereka. Lah ni hang kata hang murtad daripada agama Islam. Hang kata, kalau hang tak kata aku bunuh hang. La'atauha. Tuhan kata geng ni tentu akan buat apa yang musuh suruh. Dia kata whatever lah. Hang mau aku kata aku murtad, aku murtad. Janji jangan bunuh aku. Hang mau aku buat apa? Hang mau suruh aku pi tengok Kaabah, pi tendang Kaabah. Aku buat. Jangan bunuh aku. Tuhan bagi tahu benda ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata apa? Ini orang yang tidak berpolitik daripada kalangan umat. Tak apalah, depa nak pergi mana biar depa pergi. Simpan pun tak ada guna. Simpan pun tak ada guna. Orang yang rapuh, orang yang lembek,
Orang yang macam ni simpan pun tak ada guna. Biar dia nak pergi mana, biar dia pergi. Ini orang tidak ada jati diri. Hati tak kuat. Alasan boleh bagi 1000 alasan. Kalau musuh main sungguh masuk sekali, pegang dia aja, dia pegang kaki musuh. Jenis macam ni. Kalau musuh masuk main pegang dia sekali, dia pegang kaki musuh. Musuh suruh buat apa pun dia nanti buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata ini orang ada ni jaga baik-baik. Wa ma talabbasu biha illa yasira. Dan tiada terhenti mereka itu dengannya, yakni dengan kerja fitnah itu, melainkan sedikit orang saja. Tuhan kata dalam 3000 ada dengan hang ni, Tuhan kata sikit saja yang betul-betul bertahan dengan apa yang mereka janji dengan hang. Sebelum turun dalam perang Khandaq ni, sebelum turun, Nabi buat perjumpaan dengan semua. Maka angkat tangan, sumpah setia dengan Nabi. Sumpah setia dengan Nabi, wallahi demi Allah, kami akan mempertahankan Islam, kami akan mempertahankan Tuhan. Maksudnya Nabi, kami akan mempertahankan tanah ayam kita. Walau apa jadi, walau mati, walau apa, kami sedia semua sekali. Sumpah di depan Nabi. Bila main tengok musuh ada 12,000 dan sebagainya, munafik pula cucuk, dan nak balik rumah tak ada orang tunggu. Tuhan kata dalam ayat ni, golongan yang macam ni, mereka ni betul-betul tak guna punya orang. Kalau jadi perang sungguh, hang boleh kenal berapa orang saja yang betul-betul yang sungguh-sungguh mempertahankan Islam ni. Firman Allah, walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar. Dan sesungguhnya adalah mereka itu bersumpah mereka itu dengan nama Allah dahulu daripada datang azab ni. Kita kata sebelum turun pergi perang tu dah bersumpah dah bahawa tiada mereka itu paling ke belakang apabila bertemu seteru di dalam medan perang. Tadi sumpah dah, tapi mai-mai tengok lain dah jadi. Lain dah jadi. Kita tengoklah benda ni. Ni kita baca cerita 1400 tahun dulu. Kita baca cerita lah ni. Apabila Amerika serang Iraq, tuan tengoklah, Amerika jijak ayah bumi Iraq, tengok apa jadi. Tengok apa jadi. Oh, piduk peluk cium tentera Amerika ni, ambil bunga bahagi apa ni, pergi jadi khadam Amerika. Leceh. Macam tu lah. Daripada dulu sampai lah ni, lagi tak kiamat, benda ni akan ada. Golongan yang macam ni akan ada. Bila musuh mai, dia pergi jadi musuh punya geng. Dia jadi geng kepada musuh dia. Yang sepatutnya dia kena pertahan tanah ayam dia, tanah tumpah darah dia, dia kena pertahan walaupun terpaksa tumpah darah. Tapi dah bila musuh masuk mai, dan tu pusing pergi jadi orang kuat musuh. Perbuatan yang macam ni sangat keji di sisi agama, sangat keji. Dah duduk dalam tu, dah pergi tunjuk jadi khadam musuh dan sebagainya, baru dia kenal yang kata musuh tu siapa, baru kenal. Apa jadi? Musuh, bini dia pun musuh hantam pergi sekali, anak-anak dia pun musuh hantam pergi sekali. Masa tu baru dia nak marah balik dekat musuh. Marah buat apa? Hang yang welcome dia bila dia main. Tuan-tuan, kalau tengok gambar-gambar yang duk keluar dalam internet ni, tuan-tuan takut. Macam mana perlakuan tentera Amerika terhadap orang-orang perempuan di Iraq ni. Keluar gambar sekepin-sekepin, terang benderang. Orang-orang perempuan ni Arab Iraq ni dapat ke mereka, dia cekah, dia pegang rambut, tarik, tadik kain kelumbung, buka, rentak kain baju, buka, dia rogol perempuan Iraq Islam ni depan khalayak ramai. Gambar ada. Ambil yang dulu ni seronok sangat picum pipi, ambil apa ada nak bagi, ambil, hang rasa ambil. Hang mengundang musuh masuk mai jijak tanah ayam sendiri, ini akibat dia. Lepas itu nak marah, tak ada guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab Islam suruh kita sayang tanah ayam sendiri. Jangan buka walau 1 inci pun bumi untuk musuh main jijak duduk. Bila dah buka, bila dia dah duduk, kita pun ada dalam pepatah kita, Belanda dapat tanah. Bila dia dapat jengkai, dia nak sekaki. Bila dia dapat sekaki, dia nak, akhirnya dia nak kontrol semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berlaku pada zaman dulu. Allah cerita benda ni dalam Quran. Wa kana ahdullahi mas'ula. Dan adalah janji Allah Subhanahu wa taala, sumpah itu akan ditanya pada hari kiamat. Apa kerana tidak disempurnakan? Itu dia.
Sumpah yang mereka buat depan Nabi, ya Rasulullah, kami sanggup mati untuk mempertahankan tanah ayam kami ni. Sumpah tu akan ditanya di hari akhirat itu. Bukankah sebelum jadi perang Khandaq kamu sudah angkat sumpah yang kamu akan pertahankan tanah ayam kamu walaupun terpaksa tumpah darah? Bukankah kamu ada buat sumpah yang macam ni? Kemudiannya apabila musuh mai, apa jadi dekat kamu? Kamu lupakan sumpah kamu. Kamu nak patah balik, kamu nak tinggal Nabi dengan beberapa orang saja mempertahankan negeri ini. Sedangkan hampa nak balik selamat diri sendiri. Mana tanggungjawab hampa semua? Jawab di depan Allah di padang mahsyar itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qul lan yanfa'akumul firar in farartum minal maut awil qatli. Kata olehmu wahai Muhammad, tak ada manfaat akan kamu oleh lari itu. Jika kamu lari daripada mati ataupun bunuh, kamu tidak akan lepas, kerana tak dapat tidak daripada mati manusia ini. Imma dengan bunuh, wa imma sakit, wa imma tak sakit. Maka sudah dahulu hukum Allah dan suratan Allah di Lauh Mahfuz, maka tidak boleh berlainan. Tuhan turun ayat ni dekat Nabi, tolong pihak abang kat mereka. Awak hampa ingat kalau hampa lari, hampa tarik diri daripada perang ni, hampa nak balik ke rumah, hampa ingat hampa boleh hidup? Hampa tak boleh lari. Sebab mati ni janji Tuhan. Cuma nak mati macam mana aja? Nak mati di medan perang sebagai syahid mempertahankan negara? Ataupun hang nak mati sambil duk lari nak balik tu, sambil duk lari tu jatuh ke apakah mati, nak mati hina macam tu? Ataupun hang balik sampai di rumah elok tak ada apa-apa, tunggu sakit, lepas sakit mati? Ataupun tak ada sakit, tak ada apa, Tuhan nak bagi mati, Tuhan boleh bagi mati. Cerita mati ni kok mana pun semua orang akan kena sekali. Cuma nak mati macam mana? Tentang kita dah cerita bulan lepas, Khalid Al-Walid. Apa perang yang dia tak turun? Daripada mula-mula dia memihak kepada kafir lawan Nabi dalam perang Uhud. Khalid Al-Walid kafir lagi masa tu. Perang Uhud dia menyebelahi kafir, lawan. Kemudian daripada itu Khalid Al-Walid jadi orang Islam. Dia masuk Islam, dia jadi panglima Islam pula, bawa pimpin tentera pergi berperang. Sehingga akan diriwayatkan Khalid Al-Walid daripada hujung rambut sampai hujung kaki nak cari satu jengkai, satu kawasan di tubuh dia yang tak ada parut luka, tak ada. Daripada hujung kepala sampai hujung kaki penuh dengan parut luka, tombak, parang, pedang, apa semua penuh ni parut di badan dia. Tapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Khalid Al-Walid mati atas katil di rumah dia. Dia mencari syahid, hidup turun perang sama dengan Nabi, mencari syahid, tapi syahid tak dijanjikan untuk dia. Dia mati di rumah. Masa dia duduk sakit nak mati tu dia sebut, dia bukan menyesal, dia terima ini takdir Allah. Dia kata tapi, dia kata tak dapatkah aku syahid? Allah Subhanahu wa ta'ala tak lepas dia. Allah menilai segala pengorbanan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah turun ayat ni, Allah bagi warning kepada orang yang nak lari ni. Cerita dia kalau nak lari daripada perang kerana takut mati, mati ni bila masa pun nanti jumpa hang. Hang pilih nak mati macam mana. Wa idzan la tumatta'una illa qalila. Dan ketika kamu lari itu, tiada kamu dapat bersedak-sedak dalam dunia melainkan sat saja. Yang ni akhirnya mati juga. Nak lari daripada perang dengan tujuan nak selamat, nak selesa duduk di rumah, tak lama. Nak sedap berapa hari? Tuan-tuan, kita ni pun sendiri ni, kita nak sedap ni berapa hari? Kita bukan tahu nak mati bila, tahkah malam ni, tahkah sebelum pagi esok, tahkah tengah hari esok, tahkah minggu depan, tahkah bulan depan, tak tahu. Tua pun boleh mati, sakit pun boleh mati, muda pun boleh mati, tak sakit pun boleh mati. Kita bukan tahu berapa hari kita nak boleh rasa sedap ni, berapa hari, kita bukan tahu. Tapi bila mati, baru kita tahu betapa menyesalnya kita kerana tenggelam dalam sedap, lupa pada bekal akhirat. Baru nak menyesal. Ini yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Wallahu a'lam. Kita berhenti tu. Lepas ni kita masuk qul man zalladhi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Kata olehmu wahai Muhammad, siapa yang memelihara kamu daripada Allah jika dia kehendaki perbuat dengan kamu jahat, binasa atau kalah perang, ataupun jika Allah kehendaki buat kepada kamu kebajikan rahmat, maka tak ada seorang boleh menggalangnya saja. Allah nak bagi tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia nak buat satu benda dekat satu-satu hamba dia, satu-satu manusia, siapa boleh halang Allah? Tidak ada satu manusia pun boleh menghalang Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Allah nak melaksanakan kehendak dia.
cerita tentang perang Ahzab. Apakah balasan yang akan menimpa orang-orang yang nak lari daripada perintah Allah suruh pergi berperang? Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.